Otomotif Negara telah bermula sejak tahun 2006 dan melakukan beberapa pembaharuan mengikut peredaran masa dan keperluan pasaran. Dasar Otomotif Negara dalam tempoh 2006 hingga 2009 menekankan pembabbitan industri otomotif tempatan ke dalam rangkaian serantau dan global. Dasar Otomotif Negara dalam tempoh 2009 hingga 2014 menggariskan promosi pelaburan dengan pemberian insentif untuk meningkatkan lagi kemampuan dan daya saing. Dasar Otomotif Negara dalam tempoh 2014 hingga 2020 memfokuskan kepada menjadikan Malaysia sebagai hub kenderaan e-cekap tenaga dengan tumpuan kepada kenderaan yang lebih selamat. Dasar Otomotif Negara pada tahun 2020 hingga 2030 menekankan usaha untuk meningkatkan taraf industri otomotif nasional agar mampu bersaing dalam era pertukaran industri digital. Video ini menekankan kepada Dasar Otomotif Negara dalam tempoh 2014 hingga 2020 dengan menekankan aspek mesra alam dan kemapanan. Terdapat 3 teras hala tuju dan 3 teras strategi. 3 teras hala tuju merangkumi pelaburan, teknologi dan kejuruteraan dan perluasan pasaran. Manakala 3 teras strategi merangkumi pembangunan rantaian pembekal komponen dan alat ganti, pembangunan modal insan dan keselamatan alam sekitar. Berikut adalah isu yang ditekankan dalam merangka semula Dasar Otomotif Negara 2014. Pelepasan asap kenderaan yang berlebihan terutamanya di bandar-bandar besar seperti Bandar Kuala Lumpur, Bandar Georgetown dan Bandar Seberang Perai telah mengganggu indeks kualiti udara atau dengan kata lain, berlakunya kemerosotan kualiti udara. Pembakaran bahan aktif fosil daripada kenderaan menghasilkan pelbagai jenis gas berbahaya terutamanya kepada alam sekitar. Pelepasan asap kenderaan yang berlebihan menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan kepada sebarang bahan kimia, jirim zarahan atau bahan biologi yang boleh menyebabkan kemudaratan. Tambahan lagi, pencemaran udara juga turut mendatangkan ketidakselesaan kepada manusia atau organisma lain serta merosakkan alam sekitar apabila ia dibebaskan ke atmosfera. Ringkasnya, pelepasan asap kenderaan bukan sahaja mendatangkan impak yang negatif kepada manusia, namun ia juga membahayakan keadaan alam sekitar. Ini dapat dibuktikan apabila pelepasan asap kenderaan menjadi salah satu penyumbang kepada pencemaran udara. Tambahan lagi, alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia yang terkesan akibat pencemaran udara bukan sahaja memberi kesan jangka masa pendek, malah turut memberi kesan jangka masa panjang kepada kerajaan. Jadi, isu ini dipandang serius oleh kerajaan dengan mengkaji semula punca berlakunya pencemaran udara dan memperkenalkan Dasar Otomotif Negara 2014 yang berteraskan teknologi mesra alam. Proses perancangan Dasar Otomotif Nasional mempunyai asas teras hala tuju dan strategi NEP 2014 berkaitan keselamatan dan alam sekitar. Antaranya untuk mengurangkan kadar pelepasan karbon sebanyak 40%, peningkatan keberkesanan bahan bakar, memelihara alam sekitar dan sumber asli, dan peningkatan keselamatan dan pemeliharaan alam sekitar. Proses perancangan Dasar Otomotif Negara dengan memperkenalkan EAF sebagai kenderaan yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dari segi tahap pelepasan karbon dan penggunaan bahan bakar. EAF merangkumi kenderaan cekap bahan bakar, hibrida, EF dan sebagai alternatif kenderaan bertenaga. Yang kedua, kereta hibrid ialah kenderaan yang tidak bergantung kepada kuasa bateri atau petrol semata-mata tetapi juga enjin pembakaran dalaman yang memacu penjana untuk membekalkan elektrik dan juga untuk pemanduan secara langsung. Secara am, kereta hibrid menggunakan lebih dari satu sumber tenaga untuk menggerakkan kenderaan. Electric vehicle ialah alternatif lain bagi kekurangan sumber minyak kita. Kenderaan elektrik adalah alternatif yang tepat bukan sahaja baik untuk alam sekitar, tetapi kenderaan elektrik juga dikenali sebagai tahan lama dan lebih dipercayai.
Bagi mengatasi masalah pencemaran udara yang berlaku disebabkan pelepasan asap kenderaan secara berlebihan, kerajaan akan menggunapakai piawaian 3R, iaitu Reduce, Reuse dan Recycle. Piawaian 3R antarabangsa bagi standard Malaysia dalam usaha mengawal selia aktiviti 3R untuk setiap model kereta. Pada masa ini juga, negara-negara Eropah telah memperkenalkan piawaian 3R untuk setiap pengeluaran kereta mereka. Tujuan piawaian 3R adalah salah satu usaha kerajaan untuk mentransformasikan industri automotif tempatan ke arah meningkatkan keselamatan dan pemeliharaan alam sekitar di Malaysia. Pelaksanaan yang boleh dilakukan untuk menangani masalah pencemaran udara disebabkan asap kenderaan ialah setiap orang mestilah melakukan pemeriksaan kenderaan secara sukarela ataupun mandatory di Puspakom. Hal ini untuk melupuskan kenderaan yang sudah melebihi jangka usia dan tidak sesuai lagi digunakan di atas jalan raya. Ini dapat meningkatkan tahap keselamatan pengguna dan kenderaan di atas jalan raya melalui pemeriksaan tahunan. Proses penilaian dilakukan melalui pelaksanaan pemeriksaan kenderaan dengan melakukan banyak pelantikan pusat pemeriksaan kenderaan supaya tidak terhad di Puspakom sahaja dan boleh dilakukan di tempat yang lain. Ini dapat memudahkan orang ramai untuk melakukan pemeriksaan sekiranya Puspakom penuh. Selain itu, kerajaan haruslah menilai dari segi caj pemeriksaan kenderaan supaya berpatutan harga yang dikenakan. Ini dapat membantu mereka yang kurang berkemampuan supaya melakukan pemeriksaan kenderaan mereka dengan baik. Justru, penilaian melalui program kesedaran mengenai kepentingan pemeriksaan kenderaan dapat mengatasi masalah kenderaan yang akan menyebabkan kerosakan di jalan raya. Ini akan menyedarkan orang ramai tahap keselamatan yang perlu dititikberatkan apabila mempunyai kenderaan. Pada masa ini, pembangunan dan pelaksanaan standard hanya dikenakan bagi komponen dan alat ganti baru. Bagi mengukuhkan lagi aspek keselamatan kenderaan dan pengguna, dasar pelaksanaan standard bagi komponen dan alat ganti terpakai juga perlu diperkenalkan. Dalam usaha mentransformasikan industri automotif tempatan ke arah meningkatkan keselamatan dan pemeliharaan alam sekitar. Teras Keselamatan dan Alam Sekitar akan memperkenalkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membangunkan piawaian Malaysia bagi komponen dan alat ganti baru dan terpakai yang melibatkan keselamatan kenderaan di mana pelaksanaannya akan dilakukan secara berperingkat bermula awal tahun 2015. Yang kedua, melaksanakan pemeriksaan kenderaan secara sukarela melalui pemeriksaan tahunan bagi kenderaan penumpang berusia lebih 5 tahun. Industri automotif adalah merupakan industri yang penting bagi Malaysia dengan sumbangan sebanyak 3.2% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Jumlah ekspor sebanyak 5.3 bilion, jumlah pelaburan sebanyak 5 bilion dan jumlah pekerja sebanyak 550,000 pada tahun 2012. Diunjurkan pada tahun 2020, sumbangan industri automotif tempatan kepada KDNK meningkat kepada 10%, di mana pengeluaran kenderaan dijangka meningkat kepada 1.35 juta unit. Untuk memastikan Malaysia mampu menjadi negara yang maju dalam industri automotif, industri haruslah menjaga kepentingan pengguna dengan menggunakan produk yang selamat dan berkualiti pada harga yang berpatutan. Justru, pelbagai langkah perlu dikenal pasti dan pembaruan perlu dilihat dari setiap aspek agar dapat memajukan lagi industri automotif ke peringkat global di samping mengekalkan kelestarian alam.